Okey, cikgu sambung contoh nombor 2. Elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Okey, elektrolisis fungsi dia apa? Untuk mengasingkan satu sebatian kepada unsur-unsur yang ada dalam sebatian tu. Okey, so kita tengok sekarang ni elektrolisis untuk larutan kuprum 2 sulfat. Larutan kuprum 2 sulfat ni adalah elektrolit. Air yang terisi dalam bika untuk melakukan proses elektrolisis. Okey, yang pertama kita nak tengok larutan kuprum 2 sulfat ni dia mengandungi ion-ion positif dan juga ion negatif. Ion-ion positif dan negatif ni kalau kita tengok sini dia akan diasingkan iaitu ion kuprum 2, lepas tu ion sulfat. Ion kuprum dia bersifat positif, ion sulfat bersifat negatif. Ion hidrogen dan ion hidroksida pula dia adalah ion yang datang daripada air. Sebab apa? Sebab elektrolit kita adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi larutan dilarutkan dengan air. Jadi ion hidrogen itu bersifat positif dan ion hidroksida itu bersifat negatif. So dekat sini kita boleh tengok sifat-sifat ion ni sama ada dia positif ataupun negatif. Kalau dia bersifat positif, dia akan tertarik kepada elektron negatif. Kalau dia punya sifat ion dia adalah negatif, dia akan tertarik kepada anon. Okey, so kita tengok yang B pula, katot ataupun elektron negatif. Jadi disebabkan katot ini dia bersifat negatif, hanya ion-ion positif saja yang akan tertarik kepada katot. Jadi ion yang ditarik oleh katot adalah ion-ion yang positif, iaitu ion kuprum dan juga ion hidrogen. Cuma sekarang kita nak tengok antara ion kuprum dengan ion hidrogen, siapa yang lebih baik dan lebih mudah untuk dinyahcaskan. So kalau kita tengok dekat sini, kita tengok kat kation, okey, antara kuprum dengan hidrogen. Kuprum dan hidrogen. Hidrogen duduk di atas daripada kuprum. Jadi ion yang terbaik untuk dipilih adalah ion hidrogen. Kerana ion hidrogen adalah lebih mudah untuk dicas dan kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Jadi kalau hidrogen yang tertarik lebih baik dekat elektron negatif, kuprum ni akan ternak pada katot. Jadi kuprum dia akan ada satu lapisan pepejal yang menempel dekat tepi katot tu. Itulah dia punya hasil. Kalau nak buat persaduran, kita guna eksperimen yang jenis ni. Kita nak sadar apa dengan kuprum, kita bubuh saja kat situ. Okey, so kita tengok C pula. Okey, yang C pula kita tengok pula dekat rod anod. Dekat rod anod, disebabkan dia bersifat positif, dia akan menarik ion-ion negatif. Apa dia ion-ion negatif? Iaitu ion sulfat dan juga ion hidroksida. Okey, so sekarang dua ion ini saja yang akan tertarik kepada anod kerana sifatnya yang ion negatif. Okey, so sekarang kita nak tengok pula ion hidroksida. Antara ion hidroksida dengan ion sulfat, siapa yang akan dipilih untuk ataupun terpilih untuk lebih terenak ataupun tertarik kepada anod? So kita tengok dekat rajah bawah ni juga, antara ion sulfat dengan ion hidroksida. Hidroksida adalah yang paling bawah sekali, dan hidrogen dan ion hidroksida adalah ion yang paling mudah sekali dinyahcaskan. Jadi ion hidroksida yang dipilih untuk dinyahcaskan kerana ion hidroksida mempunyai kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. Jadi dekat sini bila hidroksida yang tertarik, oksigen lah yang akan terhasil. Jadi gas oksigen akan terhasil pada rod atau elektrod anod. Macam mana kita nak tahu dia gas oksigen? Kita kena kumpul dia menggunakan
tabung uji. Lepas tu kita uji guna kayu uji berbara. Bila berlaku, bila kita letak saja kayu uji berbara tu, terus dia menyala, maksudnya adalah kehadiran oksigen. Okey. Ini adalah contoh dia info sains macam mana kita nak mengkaji kehadiran gas. Okey. Yang pertama tu dia kata ujian kayu uji berbara untuk gas oksigen. Jadi kita masukkan je lah kayu uji menyala, uji berbara tu ke dalam tabung uji yang berisi oksigen, dan kita akan tengok kayu uji tu akan menyala. Manakala untuk kayu uji berbara pula, manakala untuk ujian gas hidrogen pula, kita guna kayu uji menyala. Letak saja ke dalam gas hidrogen dalam tabung uji, dia akan menghasilkan bunyi pop. Cikgu nak tanya satu soalan. Okey, soalan ni kamu kena jawab dekat saya PM, tapi saya nak tengok awak dengar tak dengar video ni. Apakah ujian untuk gas karbon dioksida? Kita dah selalu bincang pasal benda ni. Okey, sekian, terima kasih.